Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji-pujian kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum bedah buku Saya Malala, walaupun hanya secara atas talian. Dipanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak lagi tampan pada hari ini, izinkan saya selaku moderator hari ini untuk mengupas serba sedikit tentang buku yang bakal menjadi topik perbincangan pada hari ini. Baik, tajuk buku yang bakal dibincangkan ialah buku Saya Malala, di mana gadis yang memperjuangkan pendidikan dan ditembak oleh Taliban. Buku ini mengisahkan tentang Taliban yang menguasai lembah Swat di Pakistan, di mana gadis yang bernama Malala Yousafzai berjuang menuntut haknya untuk mendapatkan pendidikan. Pada Oktober 2012, dia ditembak di kepala semasa perjalanan pulang ke rumah dari sekolah, dan harapan untuknya untuk hidup adalah sangat nipis. Dia terselamat dengan cara yang sungguh menakjubkan, dan dia meneruskan kempennya untuk pendidikan. Sebagai menghargai keberanian dan perjuangannya, Malala memenangi Anugerah Keamanan Belia Pakistan pada tahun 2011 dan pada tahun 2014, dan memenangi Hadiah Nobel Keamanan. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan kita pada hari ini, baiklah kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Panel pertama kita pada hari ini ialah Saudara Akif bin Harun. Selamat datang saudara. Saudara, apa kabar? Alhamdulillah sihat. Seterusnya saya memperkenalkan ahli panel kedua, iaitu Saudara Aizal Hafizi bin Abdul Mulki. Selamat datang saudara. Saudara, apa kabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Selepas itu, maka tidak lain dan tak bukan jejaka yang tampan yang terakhir ini ialah panel yang terakhir kita, iaitu Saudara Akif Abidin bin Abdul Rahman. Saudara, apa kabar? Alhamdulillah saya sihat. Usai salam perkenalan dengan semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita, iaitu bedah buku Saya Malala. Sidang hadirin yang dihormati, seperti yang kita tahu, Malala terkenal kerana perjuangannya terhadap pendidikan dan hak wanita. Tapi bagaimana perjuangan ini membentuk kehidupannya, dan apakah perjuangan yang sangat diminati anda? Bagi menjawab pertanyaan ini, izinkan saya mengajukan soalan ini kepada Saudara Akif Harun. Mohon saudara menjawab persoalan ini. Terima kasih kepada moderator Saudara Syahri di atas soalan yang diajukan. Berbalik kepada soalan tadi, bagaimanakah perjuangan ini membentuk kehidupannya? Perjuangan ini membentuk kehidupannya apabila Malala mendapatkan penghargaan iaitu International Children Peace Prize oleh Desmond Tutu. Selain memenangi penghargaan, Malala juga dinobatkan sebagai tokoh muda nasional Pakistan. Oleh itu, rakyat Pakistan amat menghormati Malala di atas perjuangannya selama ini. Malala juga berjaya menamatkan pelajarannya di University Oxford. Ini menunjukkan perjuangan Malala tidak sia-sia dan memberi tuah kepadanya. Soalan yang berikutnya ialah, apakah perjuangan yang diminati oleh saya? Perjuangan yang diminati oleh saya ialah Malala amat berani memperjuangkan hak asasi wanita dan pendidikan kanak-kanak di Pakistan. Beliau membuat demikian kerana untuk mengangkat martabat wanita dan kanak-kanak di Pakistan untuk mendapatkan pendidikan demi masa hadapan mereka. Malala tidak mahu hak asasi wanita dan pendidikan kanak-kanak tidak diangkat untuk menuju ke depan. Berdasarkan perjuangan Malala, ada seorang tokoh yang hebat dan berani, iaitu Mahatma Gandhi, yang merupakan tokoh terkenal di India. Beliau juga memperjuangkan hak masyarakat India dan menuntut kemerdekaan di India. Sekian, terima kasih. Sidang hadirin, demikian serba sedikit bagaimana perjuangan ini membentuk kehidupan Malala. Seterusnya, mohon perkongsian ahli panel kedua, Saudara Aizal, di mana Malala
dan ayahnya mempunyai hubungan unik dan rapat. Adakah sesiapa dalam hidup saudara yang menjadi mentor saudara? Dan bagaimanakah dia membentuk inspirasi kepada saudara? Dipersilakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, Malala adalah seorang remaja yang menjadi suara keamanan dari kawasan yang dilanda terorisme dan ekstremisme. Bapanya mengatakan kepada VOA bahawa ia bangga akan putrinya yang telah menerima anugerah tersebut. Bapa Malala juga bangga akan kejayaan tersebut, tetapi merasakan satu bebanan tanggungjawab yang akan dipikul oleh Malala. Dengan kemahiran Malala tersebut, ia boleh memberikan satu contoh yang baik kepada kita. Dalam hidup saya mementorkan Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai perwatakan yang sangat mulia dalam memimpin dan pelbagai lagi. Nabi Muhammad digelar sebagai Nabi Ulul Azmi kerana ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan agama Islam. Antara contoh ketabahan beliau dalam menyebarkan agama Islam ialah semasa beliau mendakwah, beliau sering dikasari dan dicerca oleh umat mereka sendiri, akan tetapi beliau masih mendoakan untuk umatnya sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Dengan bukti inilah beliau menjadi sumber inspirasi kepada saya. Sekian sahaja pada saya. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian saudara Aizal, ahli panel dan sidang hadirin. Pernahkah anda melalui pengalaman yang traumatik ataupun yang mengakunya kejadian itu? Dan bagaimana anda mengaitkan atau mengagumi ketabahan Malala? Silakan saudara Akif Abidin. Okey, terima kasih kepada saudara Syahrir selaku moderator kita pada hari ini. Bagi untuk menjawab soalan itu, saya pernah mengalami satu trauma, iaitu saya pernah lemas di sungai. Kejadian ini berlaku semasa saya dan keluarga saya ingin membersihkan kawasan kampung rumah nenek saya. Ketika itu saya sedang membersihkan rumput di tebing sungai dan tiba-tiba saya tergelincir dan jatuh ke dalam sungai tersebut. Ketika itu saya telah diselamatkan oleh ayah saya yang berada berdekatan dengan saya. Selepas kejadian itu saya mengalami satu trauma, iaitu saya tidak boleh berada berdekatan dengan kawasan air seperti sungai dan laut. Jadi pengalaman ini telah merubah persepsi saya terhadap kejadian yang berkaitan dengan kejadian lemas. Jadi bagi untuk menjawab soalan kedua, bagaimana saya mengagumi ketabahan Malala, ialah bagi pendapat saya, Malala merupakan seorang gadis yang sangat hebat kerana beliau boleh meneruskan usaha beliau untuk menegakkan kepentingan hak pendidikan dan wanita di Pakistan dengan berpidato di Mesyuarat Agung PBB. Walaupun sebelum itu kita tahu Malala pernah cedera parah akibat ditembak oleh pihak Taliban di kepala ketika pulang dari sekolah. Jadi semangat juang beliau itu membuatkan saya kagum dengan usaha beliau untuk menegakkan hak pendidikan dan hak wanita di Pakistan. Sekian, itu saja pada saya. Terima kasih. Terima kasih saudara. Sungguh menakjubkan cerita saudara sebentar tadi. Sidang hadirin yang dihormati, soalan saya kepada ahli panel pertama, berikan penjelasan hubungan Malala dengan ibunya. Apakah pengaruh wanita ini terhadap Malala? Dan bagaimana hubungan Malala dengan ibunya berbeza ataupun sama hubungan dengan ayahnya? Terima kasih sekali lagi kepada saudara Syahrir kerana mengajukan soalan kepada saya. Berdasarkan soalan tersebut, apakah pengaruh ibunya terhadap Malala? Pengaruh ibunya ialah disokong sahaja perkara yang bagus yang dilakukan oleh Malala, dan ibunya juga tahu akan pentingnya pendidikan kerana dia tahu pendidikan mampu mengubah hidup anaknya, iaitu Malala. Oleh itu, pengaruh ibunya memberikan semangat kepada Malala untuk berdiri teguh dan mempertahankan haknya. Seterusnya, berbalik kepada soalan yang lain ialah bagaimana hubungan Malala dengan ibunya, berbeza ataupun sama hubungan dengan ayahnya.
Bunga Malala dengan ibu dan ayahnya berbeza. Hal ini kerana Tolpeka iaitu ibu Malala mempunyai peranan penting di rumah iaitu merawat dan menjaga anak-anaknya. Tolpeka ini juga amat mementingkan pemakaian dan makan minum anak-anaknya. Ibu Malala menyokong kedua-duanya iaitu Malala dan bapanya dalam matlamat mereka untuk mendidik anak perempuan mereka. Walaupun Tolpeka tidak berpendidikan, dia percaya akan kepentingan pendidikan anak perempuannya. Dia menyokong pendidikan Malala dan juga sekolah. Manakala ayahnya Malala iaitu Ziauddin Yousafzai amat mementingkan pelajaran. Ayahnya ingin melihat Malala berjaya di dalam pelajaran dan seterusnya pergi ke Menara Gading. Ziauddin Yousafzai juga sering menghadiri ke pertandingan pidato yang diwakili oleh Malala untuk memberikan sokongan yang kuat. Dia merasakan pendidikan adalah satu-satunya cara Afghanistan boleh bergerak keluar dari kitaran perang dan penindasan yang kelihatannya akan berterusan. Dia melihat Malala dan peluang untuk gadis tersebut mengubah status quo. Oleh itu, Malala lebih dipengaruhi oleh ayahnya. Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih saudara. Seterusnya, Malala menjadi aktivis ketika usianya masih muda. Jelaskan bagaimana anda berasa tatkala membaca pengalamannya. Daripada mana Malala mendapatkan keberaniannya? Dipersilakan saudara Akif. Okey, terima kasih Saudara Syahrir selaku moderator kita. Bagi untuk menjawab soalan yang telah diajukan, reaksi saya ketika membaca buku Malala ini ialah saya merasakan bahawa Malala ini merupakan seorang gadis yang sangat hebat kerana di usianya yang sangat muda, beliau berani bangkit untuk menegakkan hak pendidikan kepada golongan wanita di Pakistan. Kenapa saya merasa kagum dengan Malala? Kerana walaupun dia mendapat banyak ugutan daripada pihak Taliban seperti ugutan bunuh, tetapi dia tidak takut dengan ugutan tersebut dan meneruskan usaha beliau untuk mendapatkan hak pendidikan dan hak wanita di Pakistan. Okey, selepas beliau sembuh sepenuhnya dari kecederaan akibat ditembak oleh pihak Taliban ketika beliau hendak pulang dari sekolah, beliau diberikan peluang untuk berpidato pada usianya 16 tahun di Mesyuarat Agung PBB. Dan ketika beliau berpidato, beliau menekankan kepentingan pendidikan dan hak asasi wanita dalam pidato beliau di Mesyuarat Agung PBB. Bagi untuk menjawab soalan yang kedua, daripada manakah Malala mendapat keberaniannya? Bagi pendapat saya, Malala mendapat keberaniannya daripada ayahnya sendiri, iaitu Ziauddin Yousafzai. Ini disebabkan kerana ayahnya juga berani menentang pihak Taliban walaupun pihak Taliban telah memberikan banyak ugutan atau amaran kepada ayah Malala iaitu Ziauddin Yousafzai. Ini disebabkan kerana pihak Taliban menyuruh ayahnya untuk menutup sekolahnya sendiri kerana beliau iaitu ayah Malala, Ziauddin Yousafzai masih memberikan pendidikan kepada golongan wanita. Jadi disebabkan keberanian ayahnya itu, saya merasakan bahawa Malala mendapat semangatnya untuk berjuang daripada ayahnya sendiri. Okey, sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan tersebut saudara. Baik, di sini masih lagi menjadi tanda tanya di mana Malala menunjukkan keberanian luar biasa semasa berdepan dengan cabaran. Bagaimana Malala menghadapi cabarannya serta cabaran di Swat dan di Pakistan. Dan sekaligus berikan ulasan tentang hak asasi wanita yang dipertahankan oleh Malala. Silakan saudara Aizal Hafizi. Seperti yang kita tahu, Malala menerima pelbagai cabaran untuk mendapatkan hak yang ingin dicapainya. Antara cabaran yang dihadapi oleh Malala ialah Malala ditembak pada tahun 2012. Beliau telah dibawa ke Peshawar, Pakistan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Walau bagaimanapun, beliau tetap menghabiskan pengajian beliau di Birmingham dalam keadaan trauma akibat kesan dari tembakan yang beliau lalui.
Selain itu, Malala pernah menerima ugutan bunuh dari tentera Pakistan di Lembah Swat. Tentera Pakistan mengatakan bahawa jika ada kesempatan akan membunuh Malala kerana menganggap bahawa Malala adalah penyerang Islam. Beliau bertindak untuk menghadapi cabaran tersebut dengan hati yang nekat untuk membantu dan menegakkan hak-hak pendidikan bagi wanita. Saya sangat bersetuju dengan tindakan Malala tersebut dalam memperjuangkan hak-hak wanita dalam pendidikan kerana setiap manusia mempunyai hak untuk menuntut ilmu supaya tidak ditipu oleh orang-orang yang berilmu. Dalam Islam terdapat satu hukum feminisme, iaitu wanita tidak boleh untuk menjadi pemimpin. Kerana dalam Islam telah tertulis bahawasanya setiap lelaki adalah pemimpin, dan selain itu wanita tidak boleh untuk memimpin kerana wanita akan membuat keputusan mengikut emosi mereka, bukan mengikut akal fikiran mereka. Sebab itulah Allah telah bersabda dalam Al-Quran yang berbunyi, kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita dengan apa yang Allah lebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain, dan dengan apa yang dinafkahkan dari harta kamu. Surah An-Nisa ayat 34. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Aizan. Demikian tadi ulasan dari perbincangan daripada ketiga-tiga ahli panel kita tentang Saya Malala, gadis yang memperjuangkan pendidikan dan ditembak oleh Taliban. Kesimpulannya, Malala adalah seorang yang tekad dan mempunyai sifat yang tidak mudah mengalah. Walaupun sudah ditembak oleh Taliban, dia tetap berdiri memperjuangkan haknya ke atas pendidikan. Betapa pentingnya pendidikan itu terhadap dirinya sendiri. Selain itu, keberaniannya ke atas perjuangan terhadap pendidikan patut dicontohi oleh remaja-remaja pada generasi sekarang. Hal ini kerana terdapat segelintir remaja di luar sana yang tidak mengambil endah terhadap pendidikan. Mungkin mereka belum sedar akan kepentingan pendidikan terhadap diri mereka. Maka dengan itu, saya berharap dengan adanya forum kita pada hari ini yang bertajuk Buku Saya Malala dapat membuka mata masyarakat, khususnya kepada remaja di luar sana yang masih lagi memandang remeh terhadap pendidikan. Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati, masa kini mencemburui kita. Dengan ini saya menyusun 10 jari memohon ampun jika tersilap bahasa dan kekurangan sepanjang program berlangsung. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat yang sudi meluangkan masa untuk menonton forum bedah buku ini. Lantasan keterbatasan waktu, saya mengakhiri sekaligus mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia.